Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Fadilah AYU. Kali ini cikgu akan kongsikan dalam siri Bila buku teks berbicara bagi matematik KSSM tingkatan 3. Jom kita saksikan. Okey, jom kita lihat bagaimana penyelesaian untuk soalan dalam mahir diri. Okey, mahir diri muka surat 25. Okey, soalan 1B. Okey, macam mana kita nak cari, kita nak ringkaskan dia. Okey, soalan 1 kita nak ringkaskan bentuk yang diberikan kat sini. Okey, pertama sekali jom kita lihat apa yang perlu kita buat kat sini. Okey, kita nampak ada kurungan. Okey, ada kurungan, jadi kita kena kembangkan indeks dia. Okey, kita kena kembangkan indeks dia. Okey, kita akan perolehi 3x darab dengan 1/6 y kuasa 4 darab dengan x kuasa 3 y kuasa 3. Okey, kita kena kembangkan indeks dia. Okey, seterusnya kita lihat ada nombor yang kita boleh hapuskan di sini, iaitu 3 dengan 6 ni. Kita boleh kecilkan dia, kita boleh hapuskan dia. Jadi 3 bahagi 3 dapat 1, 6 bahagi 3 kita dapat 2. So kat sini kita dah nampak x dengan x kita boleh dia punya asas yang sama di sini. Asas yang sama, kita boleh gunakan hukum indeks, iaitu pendaraban kita tambah, begitu juga dengan y di sini. So kat sini kita akan dapat x kuasa 1. okey, ni kuasa 1. okey, darab dia akan jadi tambah dengan x kuasa 3, kita tambah dengan 3. Kemudian y di sini, y kuasa 4 tambah dengan 3 bahagi kenapa bahagi? Sebab ada satu nilai di bawahnya, iaitu 2, bahagi dengan 2. Okey, jadi kita akan perolehi jawapan dia. Kita akan pilih jawapan dia ialah x kuasa 4 y kuasa 7 bahagi dengan 2. Okey, ini ialah penyelesaian untuk soalan nombor 1B. Okey, seterusnya jom kita lihat soalan 1C. Okey, soalan 1C untuk kita permudahkan dia atau kita ringkaskan dia, iaitu punca kuasa 2 SY darab dengan punca kuasa 3 SY kuasa 2 darab punca kuasa 6 XY kuasa 5. Okey, kalau kita masih ingat, apa yang kita perlu buat di sini ialah kita tukarkan dulu punca. Okey, punca ni tukarkan dalam bentuk indeks pecahan. Okey, indeks pecahan dia akan jadi XY kuasa 1/2. Okey, punca kuasa 2 jadi 1/2. Okey, darab dengan XY kuasa 2 kuasa 1/3. Okey, ataupun kuasa, okey, betul. Darab dengan XY kuasa 5 kuasa 1/6. Okey. Okey, bila dapat macam ni, macam biasa kita kena kembangkan dia punya indeks dia. Okey, kita kembangkan indeks dia sebab dia adalah indeks kuasa yang dikuasakan di sini. Jadi kita akan perolehi x kuasa 1/2 y kuasa 1/2 darab x kuasa 1/3 y kuasa 2 darab dengan kuasa 1/3. Okey, darab dengan x kuasa 1/6 y kuasa 5 darab 1/6. Okey, di sini kita kumpulkan indeks yang sama, iaitu x dan y, dan di sini semua adalah indeks pendaraban. So kita akan tambah semua nilai indeks dia untuk asas yang sama, iaitu x kuasa 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Okey, 1/6.
Kemudian Y kuasa 1/2 tambah, okey, di sini 2 darab dengan 1/3, kita akan dapat 2/3 tambah dengan, di sini kita akan dapat 5 darab 1/6, kita dapat 5/6. Okey, seterusnya kita lanjutkan lagi pengiraan kita. Okey, kita selesaikan penambahan indeks kat sini, iaitu X 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6, kita dapat 1. Okey, kemudian Y 1/2 tambah 2/3 tambah 5/6, kita akan dapat nilai dia ialah 2. Okey, 2. So, tulisan kita untuk jawapan akhir ialah X, Y kuasa 2. Okey, selesai untuk soalan nombor 1C. Okey, jom kita lihat untuk soalan nombor 2 pula. Okey, dalam soalan nombor 2, apa yang kita buat di sini ialah kita nak cari nilai. Soalan ini kita minta kita hitung nilai, itu untuk mencari nilai bagi indeks yang diberikan di sini. Okey, apa yang kita buat kat sini, kalau kita lihat, kita perlu tukar dulu. Okey, kita perlu tukar dulu nombor yang diberikan kat sini dalam bentuk indeks. Okey, dan dalam masa yang sama kita tukar dia punya bentuk punca ni ke dalam bentuk indeks pecahan. So di sini 49 ialah 7 kuasa 2. Okey, dikuasakan dengan indeks pecahan dekat situ ialah 1/2. Tukar punca jadi 1/2. Okey, kemudian darab dengan 3 kuasa negatif 2. Ini tak ada berubah. Okey, bahagi dengan punca kuasa 2 81 kuasa negatif 1. Okey, kat sini cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak tukar yang ini. Okey, untuk tukar punca kuasa 2 81, okey, kuasa negatif 1. Okey, 81. Okey, 81 kita perolehi daripada, kalau bentuk indeks dia ialah 3 kuasa 4. Okey, punca kuasa 2 bagi 81 kita perolehi juga, kalau kita tukar dia 3 kuasa 4. Okey, darab dengan kuasa 1/2. Kenapa jadi macam ni? Okey, sebab kalau cikgu lanjutkan pengiraan dia di sini, sebenarnya dia adalah 81 kuasa 1/2. Kita tukarkan punca ni kepada bentuk dalam bentuk pecahan. Okey, boleh ya. Seterusnya, kalau punca kuasa 2 81 kuasa negatif 1. Okey, apa yang kita dapat di sini ialah 3 kuasa 4 darab kuasa 1/2 darab dengan negatif 1. Okey, negatif 1 ni. Okey, so kalau kita cuba selesaikan yang ini, kita boleh potong 2 dengan 4, kita boleh potong, tinggal 2. So, jawapan akhir kat sini kita akan perolehi 3 kuasa negatif 2. Okey, 3 kuasa negatif 2. Jadi apa yang kita perolehi kat sini, kita tulis mula dalam soalan ataupun pengiraan kita, iaitu bahagi dengan 3 kuasa negatif 2. Okey, kita tulis balik. So, kita boleh lanjutkan lagi pengiraan kita, dan di sini kita boleh hapuskan untuk nilai 2 dengan 2 ni. Jadi yang tinggal ialah 7 kuasa 1 darab dengan 3 negatif 2 bahagi ni akan jadi tolak dengan negatif 2. So, kita akan dapat 7 darab dengan 3 negatif 2 negatif 2 tolak negatif 2, kita akan dapat negatif 2 tambah 2, kita akan dapat sifar. Di mana kita perlu ingat, untuk sebarang nilai bagi A, sebarang nombor kuasa sifar, nilai dia ialah 1. So, sini nilai dia 1, iaitu 7 darab dengan 1. Maka jawapan akhir kita ialah 7. Okey, ini penyelesaian untuk soalan nombor 2E. Okey, semua
seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2F kan? Soalan nombor 2F. Untuk kita cari nilai, okey, untuk kita hitung nilai bagi soalan yang diberikan di sini. Okey, di sini ialah soalan 125 kuasa 2/3 darab dengan 25 kuasa negatif 3/2 bahagi 625 kuasa negatif 1/4. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita nak tukarkan dia ke dalam bentuk indeks. Kita tajamkan penglihatan kita boleh nampak dia. Kita boleh tukarkan dia dalam asas 5. Kita tukarkan dia dalam asas 5. Jadi 125 untuk asas 5 dia adalah 5 kuasa 3. Okey, darab dengan kuasa 2/3. Okey, yang asal tu kita letakkan dalam kurungan, didarab kan. Okey, darab dengan 25 ni ialah 5 kuasa 2 darab negatif 3/2 bahagi. Okey, 625 ni ialah 5 kuasa 4 darab dengan kuasa 1/4. Okey, di sini kita hapuskan atau kita potong nilai yang kita boleh hapuskan di sini, iaitu 3 dengan 3, 2 dengan 2, 4 dengan 4. Jadi yang tinggal di sini ialah 5 kuasa 2 darab dengan 5 kuasa negatif 3 bahagi dengan 5 kuasa negatif 1. Cikgu tinggal negatif kat sini ni. 5 kuasa negatif 1. Okey. So, kita gunakan hukum indeks di sini, darab dan juga bahagi, dia akan jadi tambah dan juga tolak. Jadi 5 kuasa 2 tambah negatif 3 tolak dengan negatif 1. So, kita akan dapat 2 tambah negatif 3, 2 tambah negatif 3, kita akan dapat negatif 1. Okay, tolak dengan negatif 1, kita akan dapat sifar. So, 5 kuasa sifar. Kalau kita masih ingat, untuk sebaran nilai indeks yang kuasanya sifar, nilai dia bersamaan dengan 1. Okey, selesai untuk soalan 2F. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 dia nak kita hitung nilai X. Okey, hitung nilai X bagi setiap persamaan berikut. Okey, soalan 3F. Okey, soalan 3F yang cikgu minta anda untuk selesaikan. Okey, dalam kelas yang lepas. Okey, soalan 3F diberi 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 10 per 16 kuasa X. Okey, di sini kita nak cari nilai X. Okey, kita nak menggunakan hukum-hukum indeks yang kita dah belajar sebelum ini. Pastikan asas dia sama. So, di sini kita boleh tukarkan asas yang sama di sini yang cikgu nampak. Yang kita semua nampak ialah 16 ni kita tukarkan dia dalam asas 2. Okey, kita tukar dalam asas 2, kita akan perolehi 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 10 per dengan 16 ini. Okey, 16 ini untuk dapatkan asas 2 dia adalah 2 kuasa 4X. Okey, X ni yang asal. Okey, yang asal kita turunkan penulisan dia. So, di sini kita dah perolehi dia dalam bentuk asas 2. Kita gunakan hukum indeks bahagi di sini. Kita boleh guna hukum indeks bahagi di sini. So, kita akan tulis 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 10. Okey, bahagi, kita akan tolak dengan 4X. Okey, tolak dengan 4X. Okey, kalau kita nampak kat sini, dalam asas yang sama, kita keluarkan dia punya indeks. Okey, kita keluarkan dia punya indeks. Okey, macam mana pengiraan dia, penyelesaian dia? Jadi, X sama dengan 10 tolak dengan 4X. Okey, kita keluarkan indeks dia. So, di sini kita kumpulkan nilai X ke sebelah kanan. Jadi, X tambah 4X sama dengan 10. Jadi, 5X sama dengan 10. X sama dengan, kita pindahkan 5, darab pindahkan jadi bahagi 10 bahagi 5. Maka X kita perolehi 2. 10 bahagi 5 kita dapat 2. Okey, selesai untuk soalan nombor 3F.
Okey, seterusnya kita lihat soalan 3G untuk mencari nilai X dalam persamaan yang diberikan di sini. Okey, 3 kuasa 6 bahagi 3 kuasa X sama dengan 81 kuasa X tolak 1. Okey, pertama sekali kita tukarkan dia dalam asas yang sama. Okey, di sini kita nampak asas 3. So 81 ni kita tukarkan dia dalam asas 3. So kita akan perolehi 3 kuasa 6 bahagi dengan 3 kuasa X sama dengan, okey, 81 ni ialah 3 kuasa 4. Okey, 3 kuasa 4 darab dengan kuasa X tolak 1. Okey, kita salin balik. Okey, seterusnya kita dah nampak kat sini asas yang sama. So kita hanya ambil indeks sahaja. Okey, kita hanya ambil indeks sahaja untuk penyelesaian kita. Okey, di sini kita akan perolehi 6. Okey, bahagi hukum bilik dia akan jadi tolak 6 tolak X sama dengan 4 darab X tolak 1. Okey, kita selesaikan dalam kurungan tu. Kita kena kembangkan dia. Kita akan dapat 4X tolak dengan 4. Okey, 4 darab X, 4X 4 darab 1, kita dapat 4. Okey, jadi di sini kita kumpulkan nilai X. Okey, kita kumpulkan nilai X sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri, tak ada masalah. Di sini cikgu nak kumpulkan X sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Jadi 6. Okey, tolak 4 pindah ke sebelah kanan akan jadi tambah 4 sama dengan 4X. Okey, tolak X pindah ke sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah X. Jadi di sini kita dapat 10 sama dengan 5X. Okey, seterusnya kita lanjutkan lagi pengiraan kita untuk cari nilai X kat sini ialah, atau kat sini bila kat sini kita boleh ubah kedudukan, tak ada masalah. 5X sama dengan 10 sama sahaja. Okey, sama sahaja. Dapatkan nilai X kat sini ialah 10 bahagi dengan 5 sebab asal dia darab, pindahkan jadi bahagi. So X sama dengan 10 bagi 5, kita dapat 2 untuk nilai X bagi soalan 3G. Okey, seterusnya kita lihat soalan masteri kendiri muka surat 26. Okey, masteri kendiri muka surat 26 untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 1, soalannya dia minta kita hitung nilai setiap persamaan yang diberikan. Okey, setiap persamaan nilai yang diberikan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, tanpa menggunakan kalkulator. Okey, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk soalan 1A ni dia beri 4 kuasa 1/3 darab 50 kuasa 2/3 darab 10 kuasa 5/3. Okey, di sini bila tidak tanpa menggunakan kalkulator ni, kita kena cari asas yang sama untuk kita selesaikan menggunakan hukum-hukum indeks yang kita dah belajar seperti ini. So di sini cikgu nak tukarkan dia dalam bentuk asas yang sama di sini, jadi 4 kat sini kita boleh tukar, dia akan jadi 2 kuasa 2, okey, darab dengan 1/3, okey, asas 1/3 tu darab dengan, okey, 50 ni kita boleh perolehi daripada 2 darab 5 darab 5. Okey, 2 darab 5 darab 5 kita akan dapat 50 kuasa dengan 2/3, kurungkan keseluruhannya. Okey, kuasakan dengan 2/3 darab dengan, okey, 10 ni kita perolehi daripada 2 darab dengan 5 kuasa 5/3. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita kembangkan dulu yang dalam kurungan tu. Okey, dia punya indeks dia kita akan perolehi 2 kuasa, okey, 2 darab dengan 1/3 kita akan dapat 2/3 darab dengan 2 kuasa 2/3 darab dengan 5 kuasa 2/3 darab dengan 5 kuasa 2/3 darab dengan kuasa 2. Okey, darab dengan 2 kuasa 5/3 darab dengan 5 kuasa 5/3. Okey, di sini kita cari asas yang sama. Okey, asas yang sama itu 2, 2, 2.
Okey, seterusnya 5, 5, 5. Okey, jom kita selesaikan. Di sini 2 kuasa 2/3. Okey, di sini semuanya ialah hukum indeks pendaraban. So, kita kena tambah indeks je. Tambah dengan 2/3. Tambah dengan 5/3. 5/3 darab. Okey, kita cari yang asas 5 pula, iaitu kuasa 2/3 tambah 2/3 tambah 5/3. Okey, apa yang kita peroleh kat sini ialah 2 kuasa. Okey, 2/3 tambah 2/3 tambah 5/3, kita akan dapat 9/3 darab dengan 5 pun nilai dia sama, 9/3. Okey, 9/3 kita boleh hapuskan. 9 bahagi 3 kita dapat 3. 9 bahagi 3 kita dapat 3. So, kita akan perolehi di sini. Okey, pengiraannya kita akan dapat 2 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3 nilai dia 8. Darab dengan 5 kuasa 3, kita dapat 125. So, 8 darab dengan 125, nilai dia ialah 1000. Okey, selesai pengiraan untuk soalan 1A tanpa menggunakan kalkulator. Okey, tanpa menggunakan kalkulator. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia minta kita untuk hitung nilai X. Kita nak cari nilai X dalam soalan yang diberikan kat sini. Okey, pertama sekali kita tukarkan dulu nombor yang diberikan kat sini ni dalam bentuk indeks. Okey, dalam bentuk indeks iaitu kalau 64 ni dia adalah 2 kuasa 6. Okey, X kuasa 1/2. Sama dengan 27 ni ialah 3 kuasa 3 X kuasa negatif 5/2. Okey, kita kumpulkan X sebelah kanan dan nombor sebelah kiri. Okey, kita akan perolehi X kuasa 1/2. Okey, darab dia akan jadi bahagi X kuasa negatif 5/2. Okey, sama dengan 3 kuasa 3 dengan 2 kuasa 6. Okey, 3 kuasa 3 dengan 2 kuasa 6. Okey, di sini kita boleh gunakan hukum indeks pembahagian. Kita akan perolehi X kuasa 1/2 tolak dengan negatif 5/2. Okey, sama dengan, okey, kita boleh salin, teruskan salin. 3 kuasa 3 dengan 2 kuasa 6. Okey, di sini kita akan perolehi X. Okey, 1/2 tolak negatif 5/2, jadi nenek. Kita akan tambah 1/2 tambah dengan 5/2, kita akan perolehi 3. Macam mana kita nak peroleh 3 ni? Okey, cikgu tulis di sebelah ini, iaitu 1/2 tolak dengan negatif 5/2. Kita akan perolehi 1/2 tambah 5/2 sama dengan 6/2. Okey, 6/2, 6/2. Okey, 6/2. Okey, 6/2. Okey, 6/2 ataupun 6 bahagi 2, kita dapat 3. Sebab itu kita perolehi nilai 3 di sini. Okey, boleh ya? Okey, sama dengan 3 kuasa 3 dengan 2 kuasa 6. Okey, seterusnya untuk cari lagi nilai X kat sini, kita akan pindahkan kuasa ke sebelah kanan, dia akan jadi punca. So, di sini kita akan perolehi X sama dengan punca kuasa 3 bagi 3 kuasa 3 dengan 3 kuasa 6. Okey, kalau mungkin ada kita yang boleh terus tukar,
punca kepada bentuk indeks pecahan, tak ada masalah. Kita akan perolehi kat sini ialah X, kita akan perolehi 3 kuasa 3 per dengan 3 kuasa 6 kuasa 1 per 3. Sama je dengan yang atas. Okey, seterusnya, langkah seterusnya kita boleh pecahkan. Okey, kita boleh pecahkan ataupun kita boleh kembangkan. Kita kembangkan kuasa di sini. Kita akan perolehi 3 kuasa 3 darab 1 per 3 per dengan 3 kuasa 6 darab dengan 1 per 3. Okey. Oh, cikgu ada tersilap tulis pula ya. Sebenarnya di sini ialah 2. Okey, cikgu padam balik. Cikgu betulkan sedikit di sini. Boleh cikgu salin kat sini. Ada kesilapan kat situ. Jadi kita kena betulkan balik. 2 kuasa 6. Inilah 2 kuasa 6. Okey, sorry ya. Ada sedikit kesilapan kat situ. Bila salin balik macam itulah. So kita kena perhatikan betul-betul, kena semak balik. Okey, seterusnya kita lanjutkan lagi pengiraan kita. Kita akan perolehi di sini ialah X sama dengan, ada nilai yang kita boleh hapuskan di sini iaitu 3. Kita boleh hapuskan. Okey, kita boleh hapuskan di sini adalah 2. 6 bahagi 3 dapat 2. So kita akan perolehi di sini ialah 3 per dengan 2 kuasa 2. Jadi nilai X kita perolehi 3 per 4. Okey. Ini penyelesaian untuk soalan nombor 2. Okey, seterusnya kita lihat soalan 3A. Okey, soalan nombor 3 di sini. Soalan nombor 3 diminta kita untuk cari, hitung nilai-nilai. Hitung nilai-nilai X yang mungkin. Okey, nilai-nilai X yang mungkin. Okey, dalam soalan ini dia beri A kuasa X kuasa 2 bahagi A kuasa 5X sama dengan A kuasa 6. So di sini dalam asas yang sama dari sini, kita hanya perlu ambil ataupun kita hanya perlu keluarkan dia punya indeks sahaja. Okey, kita keluarkan dia punya indeks sahaja. Jadi bila kita keluarkan indeks sahaja, di sini ialah hukum indeks pembahagian. So dia adalah tolak. Okey, dia adalah tolak. Jadi kat sini X kuasa 2 tolak dengan 5X sama dengan 6. Okey, so kita lanjutkan lagi pengiraan kita. Kita pindahkan 6 ni ke sebelah kiri. Kita akan perolehi X kuasa 2 tolak dengan 5X tolak 6 sama dengan sifar. Okey, di sini kita labelkan. Kita labelkan A, B, C. Kalau kita masih ingat lagi soalan bentuk kuadratik macam ni, untuk mencari nilai X yang mungkin, dia adalah pemfaktoran. Kita boleh guna kaedah darab silang. Okey, darab silang. Okey, kita guna kaedah darab silang, di mana nilai di atas ini ialah nilai C. Okey, nilai darab itu. Okey, nilai hasil darab dia iaitu untuk nilai C, dan nilai di bawah ini ialah untuk nilai B. Okey, mungkin ada kaedah yang berbeza yang anda gunakan. Mengikut contoh buku teks tak ada masalah. Jadi bagi cikgu biasa guna kaedah ini. Okey, darab silang. So kita masukkan nilai C kat sini ialah negatif 6 dan nilai B di sini ialah negatif 5. Jadi kita kena cari, kita kena cari apakah dua nombor. Apabila kita darab dapat negatif 6, apabila kita tambah kita akan dapat negatif 5. Apakah nombor tersebut? Apabila kita darab, apabila kita darab kita akan dapat negatif 6, dan apabila kita tambah kita akan dapat negatif 5. Apakah dua nombor tersebut? Okey, contohnya kat sini cikgu perolehi negatif 1 darab dengan 6. Cikgu akan dapat negatif 6. Okey, dah betul dah soal C ni. Okey, macam mana dengan B pula? Okey, negatif 1 tambah negatif 1 tambah dengan 6, kita perolehi 5. Maka dia tidak memenuhi syarat untuk dapatkan negatif 5 bagi hasil tambah, maka ini bukan nilainya. Okey,
Okey, kita cari nilai lain. Cara lain contohnya 2 darab negatif 3. Okey, 2 darab negatif 3 kita perolehi ialah negatif 6. Okey, 2 tambah negatif 3, kita dapat nilai dia ialah negatif 1. So, bukan juga. So, cari lagi nilai lain. Okey, contohnya cikgu nak ambil atas ni, cikgu nak tukar tempat kedudukan negatif dia, iaitu 1 darab negatif 6. Cikgu perolehi negatif 6. Kemudian 1 tambah negatif 6. Cikgu perolehi negatif 5. Okey, kita dah jumpa. Untuk hasil darab dapat negatif 6. Untuk hasil tambah kita dapat negatif 5. Maka ini nilai yang kita akan gunakan, iaitu 1 dan juga negatif 6. Kita letak di sebelah kiri dan kanan. Okey, letak di sebelah kiri dan kanan. So, macam mana untuk penyelesaian seterusnya? Okey, untuk dapatkan nilai ini, kita akan tuliskan X tambah 1. Kenapa? Sebab dia positif 1. Okey, kemudian X tolak 6. Okey, negatif 6 kat sini sama dengan sifar. Macam mana cari nilai X? Okey, kita kena carikan satu persatu, iaitu X tambah 1, nilai dia ialah sifar. Maka X sama dengan negatif 1. Kita pindahkan nilai 1 ni ke sebelah kiri. Okey, kita dapat 1 nilai untuk X. Kemudian yang ni pula sama juga penyelesaian dia. Kita buat X negatif 6 sama dengan sifar. So, X sama dengan 6. Kita pindahkan, tolak 6, pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi positif. So, kita dah perolehi untuk soalan 3A. X yang mungkin bagi soalan ini ialah X sama dengan negatif 1 dan juga X sama dengan negatif 6. Okey, kita lihat soalan masteri kendiri lagi untuk soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4, macam mana cara penyelesaian dia. Dalam soalan nombor 4 ni, dia minta kita selesaikan persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Kita dah belajar semasa tingkatan 1. Okey, so di sini kita nak bentukkan dulu dia punya persamaan. Okey, untuk keluarkan indeks di atas ni, kita kena pastikan dulu dia dalam asas yang sama. Kita tukarkan dulu dia dalam asas yang sama. Kat sini ialah untuk 81 ni dia adalah 3 kuasa 4. Okey, darab dengan X tambah 1. Okey, darab dengan 9 ni ialah 3 kuasa 2X. Okey, sama dengan 3 kuasa 5. Okey, kita nampak kat sini dalam asas yang sama. So, kita hanya perlu keluarkan dia punya indeks sahaja dengan menggunakan hukum indeks pendarapan. Nilai dia kita kena tambah, iaitu 4 darab X tambah 1 tambah dengan 2X sama dengan 5. Okey, di sini kita keluarkan, kita hanya ambil indeks sahaja, peringatan untuk kita ya. So, di sini kita kena kembangkan. Okey, kita kena kembangkan ni. Okey, kita keluarkan dia punya kurungan. Kita akan perolehi 4X tambah 4 tambah 2X sama dengan 5. Okey, di sini kita gabungkan, kita selesaikan sebutan yang serupa di sini, iaitu 4X dengan 2X. Kita akan dapat 6X tambah 4 sama dengan 5. Okey, di sini kita pindahkan nilai 4, kita akan perolehi 6X sama dengan 5. Okey, tambah 4 akan jadi tolak 4. Kita akan dapat 6X sama dengan 1. X sama dengan 1/6. Kita dah dapat nilai X kat sini. Kita dah perolehi nilai X kat sini. Okey, bagaimana pula untuk persamaan yang kedua? Okey, persamaan yang kedua di sini. Okey, kita selesaikan dulu, iaitu 8 ni kita perolehi daripada 2 kuasa 3 bentuk indeksnya, darab dengan 2X darab dengan 2 kuasa 2 untuk dapatkan nilai 4, darab dengan 2
2 kuasa 2Y sama dengan 128 di situ. Cikgu nak betulkan cikgu punya kurungan di sini. 128 kat situ ialah 2 kuasa 7. 2 kuasa 7. Kita hanya ambil dia punya indeks sahaja. Kita hanya ambil dia punya indeks saja sebab dia dalam asal yang sama di sini. So kita akan dapat di situ ialah kita keluarkan dia punya indeks dia saja. Kita akan dapat ialah 3 darab dengan 2X tambah 2 tambah 2Y. Kalau kita masih ingat, dia adalah darab ni kan. So kita tambahkan dia punya nilai indeks dia sama dengan 7. Kita selesaikan dulu yang ini. Jadi kita akan dapat 6X tambah 2 tambah 2Y sama dengan 7. 6X tambah 2Y sama dengan 7. Tolak 2. So 6X tambah 2Y sama dengan 5. So di sini nilai X kita dah dapat. Nilai X kita dah dapat. Kita hanya perlu cari nilai Y sahaja. Perlu cari nilai Y sahaja lagi sebab kita dah dapat nilai X kat situ. So di sini dalam persamaan serentak kat sini kita kena gantikan. Kita kena gantikan X sama dengan 1/6 yang kita perolehi dalam mana? Katakan di sini ialah persamaan yang ini persamaan yang pertama, kita boleh labelkan. Ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua di sini. So nanti yang dapat 5 tolak 2 pula kan. Tak apa, cikgu cuba betulkan penulisan kat sini. Nanti orang dapat 5 tolak 2 pula kan. So cikgu betulkan ini ialah persamaan yang kedua. So kita akan masukkan dalam persamaan yang kedua, iaitu 6X tambah 2Y sama dengan 5. X kita gantikan dengan 1/6. 6 darab 1/6 tambah 2Y sama dengan 5. Di sini kita boleh hapuskan nilai 6. 6 darab 1/6 kita dapat nilai dia 1. So di sini kita akan perolehi 1 tambah 2Y sama dengan 5. 2Y sama dengan 5 tolak 1 dan 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 bahagi 2. Y sama dengan 2. Dah selesai nilai persamaan linear serentak. Persamaan serentak dalam soalan ini, di mana nilai X kita dapat 1/6, nilai Y kita dapat 2. Selesai untuk tutorial kita pada hari ini. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.